Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahir Rabbil Azim wal Rasulil Karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119 dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bertemu dan mengatur ketentuannya yang baik untuk memberi keuntungan dan kebahagiaan kepada kita di akhirat nanti. Maka alhamdulillah, pada saat ini kita sedang ditazkirahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkenaan takwa kita, yang kedua berkenaan dengan pergaulan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah.
Pesanan ini ialah pesanan yang terpenting, kerana tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini ialah untuk kita patuh kepada perintahnya dan meninggalkan segala larangan dia. Ataupun dengan makna yang lain, kehidupan hidup di atas muka dunia ini ialah untuk melalui satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita mampu untuk mengikuti perintahnya ataupun mau kita untuk meninggalkan larangan dia? Perpadukan dalam ayat yang lain Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita hidup di atas muka dunia sebab Tuhan nak uji siapa di kalangan kita amalan yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup, menjadikan mati dan hidup ialah Allah nak menguji siapa di kalangan kita amalan dia paling baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia yang Allah uji itu? Iaitu Allah uji adakah kita dapat melakukan perkara yang diperintah olehnya dan meninggalkan yang dilarang olehnya. Itulah ujiannya. Jadi kalau kita nak melalui ujian, kita akan study, kita akan membaca, mengkaji, menyelidiki apa yang bakal kita tempuhi dalam ujian yang kita akan masuki. Kalau orang ambil lesen kereta, dia akan baca berkenaan dengan ujian-ujian yang berkait dengan dia nak ambil lesen kereta. Kalau orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak masuk, nak dapat apa-apa persijilan, maka dia akan baca buku berkenaan dengan kursus yang dia akan ambil. Maka begitulah suruhan-suruhan dan larangan-larangan. Kita kena mengaji berkenaan dengan apa suruhan dan kita kena mengaji, belajar apa dia larangan. Maka proses kita masuk dalam kuliah subuh, kita duduk dalam kuliah maghrib, kita masuk kuliah duha, kita ikuti kurs, kita ikuti kuliah-kuliah, diskusi-diskusi agama. Tujuannya adalah sebab kita nak menjalani kehidupan. Sebab kehidupan ini ujian. Maka tujuan kita mengaji ini sangat penting. Sebab kita nak tahu suruhan dan kita nak tahu larangan. Kalau kita tak mengaji, kalau kita tak belajar, kita tak tahu Allah suruh apa dan kita tak tahu juga Allah larang apa. Ini kita main mengaji. Dalam tempoh kita mengaji ini, Allahumma salli ala sayyidina, kalau kita salah, Allah ampun. Tapi yang tidak ada keampunan ialah orang yang tidak masuk belajar dan dia menemui ataupun berjumpa dengan kesalahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tempoh kita mengaji, tapi tempoh mengaji ini dia ada syarat.
Syaratnya dalam hati kita, kita dah smart. Aku selagi mana aku hidup, aku nak mengaji, aku nak belajar, aku nak hadirkan diri aku ke kuliah-kuliah. Aku nak cari ilmu. Tu dia punya smart. Smart ni mana aku berjanji dengan Tuhan. Kita dah berjanji dengan Allah, kita nak belajar, kita nak mengaji. Kalau kita berjumpa, kalau kita melakukan kesalahan dalam tempoh ni, dan tempoh kita mengaji, sebab ilmu ni dia tak boleh dapat satu hari. Ilmu ni dia kena mengaji, lama-lama kita jumpa satu, nanti jumpa lagi dua, nanti jumpa lagi tiga, jumpa lagi begitu. Kita harap sebelum kita mati, kita dah tahu semua suruhan Tuhan, semua larangan dia, supaya kita jadi orang yang smart dan terbaik sebelum kita mati. Sebab kita dah cuba melakukan semua yang Tuhan suruh, meninggalkan yang Tuhan larang. Yang pertama sekali berkenaan sembahyang kita, berkenaan dengan sembahyang kita. Perkara pertama yang Allah tanya berkenaan hak dia dan hak kita ialah sembahyang. Hak dia yang wajib kita buat, yang wajib kita patuh, yang wajib kita laksanakan terutama sekali. Yang pertama-tama sekali ialah sembahyang, solat. Jadi tuan-tuan, kita semua kena belajar berkenaan sembahyang. Mungkin satu masa dulu susah, kita nak kena buka kitab. Hari ini mudah, kita boleh buat seminar solat contohnya. Kita boleh buat sari suntuk berkenaan dengan praktikal solat cara Rasulullah sebagai contoh. Surah tuan-tuan buat, dan kita main sebab kita nak mengaji. Penganjur pun buat sebab dia nak belajar. Orang yang main seminar pun sebab dia nak belajar. Kadang-kadang ada di sana benda yang terselit, yang kita tak tahu, rupanya kita salah. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh, orang yang sembahyang jadi makmum ikut imam. Jadi makmum ikut imam ni, dia tak boleh buat sama dengan imam. Dia tak boleh buat sama dengan imam. Nama pun makmum. Makmum ni makna ikut imam. Ikut ni maknanya ada orang buat dulu baru kita ikut. Tiba-tiba kita bagi sama. Imam Allahu Akbar, kita sama buat. Rokok sama dengan imam, sujud sama dengan imam. Tu bahaya tu. Orang yang melaksanakan pergerakan, perbuatan dalam sembahyang sama dengan imam, dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari bangkit daripada kubur, dalam perjalanan nak pergi kepada mahsyar esok, wajahnya ataupun kepalanya berkepalakan kaldai. Janganlah duk bagi sama dengan imam. Nanti bangkit esok, bangkit kepala kaldai, muka kaldai. Tentu kalau tuan mengaji dalam kitab Riyadhus Shalihin, daripada awal sampai habis, kita akan jumpa satu hadis berkenaan ni, iaitu janji Allah Subhanahu Wa Taala, janji Nabi melalui yang Tuhan suruh Nabi sampaikan, ialah kalau kita sembahyang, kita bergerak lebih dulu daripada imam, nanti akan bangkit di kebangkitan manusia pada saat nanti, ialah dia berjalan kepada mahsyar dengan kepalanya kepala kaldai. Tu orang yang sembahyang. Yang buat benar salah. Macam mana kalau tak sembahyang sama sekali? Tak tahu nak bang. Kalau tak solat sama sekali, dia masuk kubur, dia akan digigit, dipatuk oleh satu ekor ular namanya
Suja'ul aqra. Suja'ul aqra. Ular ni dia cari orang ni yang tak pernah semayang dan tak semayang dan tak sempurna sembahyangnya, dan juga dia cari orang yang tak keluarkan zakat. Sebab perintah semayang dan zakat ni dia sekali, wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan oleh kamu semayang, keluarkan oleh kamu zakat. Pernah berlaku dalam zaman salafus salih, orang korek satu kubur. Korek kubur, ketika mana mereka nak buat turun mayat, ular dah penuh dalam kubur. Melompat naik, dapat macam mana? Ular penuh dalam kubur. Sahabat Sayyidina Muhammad. Oleh kerana barangkali tanah kubur tuluh, mereka korek pula kubur ni. Kira nak buat turun pula mayat dalam kubur, tengok kubur penuh dengan ular lagi. Lompat naik pula sampai berbelah-belah kubur mereka korek. Akhirnya berbuat keputusan memang dia ni kena dikebumikan dengan ular. Tak tahu ular tu ular apa. Tapi ular yang menyiksa orang dalam kubur ialah Suja'ul aqra. Ular yang botak lagi berbisa. Ular tu nak kata botak ni sebabnya kerana dia terlalu berbisa sampai ular tu disebut dengan ular yang botak lagi berbisa. Patuk ni sampai kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau patuk mati selesai. Ni patuk tak mati untuk menyiksa. Tuan-tuan, dalam isu semayang sebagai contoh, kita kena ikut imam. Bagi imam gerak dulu, bila imam Allahu Akbar, bar tu baru kita bergerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dengar bunyi dah habis hamidah, kita baru sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, habis bar baru Allahu Akbar. Itulah hikmahnya takbir intiqalat. Takbir perpindahan rukun tu nak bagi kita smart dalam isu kita jadi makmum mengikut imam. Okey. Ketinggalan pula dalam sembahyang dan ikut imam ni, dibenarkan kita ketinggalan kalau kita tertinggal sebab kita lambat bacaan dua rukun yang panjang. Dibenarkan kalau nak ikut bagi betul. Ikut flow dia. Ikut kalau kita terlewat, jadi dibenarkan hanya dua rukun yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Apa dua rukun yang panjang tu? Rukun yang panjang ialah rukuk dan sujud yang pertama. Kita masih baca Fatihah. Lambat kita baca Fatihah. Tak habis lagi. Jadi bila nak baca Fatihah tu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi orang yang Allahumma salli ala sayyidina namanya muwafiq. Bukan munafik. Muwafiq. Dia ada dua. Dia ada masbuk, dia ada muwafiq. Kena faham masbuk, kena faham muwafiq. Allahumma salli ala sayyidina. Apa dia makna muwafiq? Makna muwafiq ialah orang yang takbirnya dan rukuk imam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh ataupun muat diisi dengan bacaan Fatihah kadar sederhana. Itu makna muwafiq. Allahu Akbar, kita angkat imam angkat takbir, kita pun angkat takbir. Allahu Akbar, imam baca Fatihah, itu imam baca surah. Jadi bila imam baca surah, kita baca Fatihah, takbir kita tadi dan rukuk imam tu boleh tak dicelusi dengan Fatihah sekadar bacaan Fatihah kadar sederhana. Maksudnya bukan bacaan cepat, bukan bacaan lambat, bacaan sederhana. Boleh masuk tak tengah-tengah tu? Kalau kita dalam situasi itu, maka kita dipanggil dengan muwafiq.
Kalau kita muwafiq, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib membaca Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita masbuk, bacaan Fatihah kita tu tak wajib kita baca. Lepas tu baca Fatihah kita macam mana? Imam tanggung. Contoh, kita ambil wuduk, mai lewat ambil wuduk. Bila kita mai nak semayang, jadi kita pun buat turun tangan baju apa semua ni. Jangan tangan baju tuan-tuan, biarkan tersinti macam tu, makruh buat turun habis. Kita buat turun tangan baju, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Okey. Allahu Akbar kita angkat takbir dengan rokok imam itu terlalu sempit. Sampai kita tak dapat nak baca Fatihah kadar sederhana. Sampai tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bacaan kita imam dah Allahu Akbar. Arti tu maknanya orang muak, orang dia panggil orang masbuk. Sebab tak sempat baca Fatihah kadar sederhana. Okey, Fatihah kita macam mana? Hak tak habis tu ditanggung oleh imam. Maka sebab itu imam mestilah orang yang Fatihahnya sempurna, bacaannya betul, sebab nak tanggung orang belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita tak perlu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baca Fatihah habis. Okey. Kalau kita baca Fatihah habis, kita tak sempat nak mendapat rakaat. Sebab rakaat tu dikira tang rokok. Rakaat tu asal pada rakaah. Rakaah man satu rokok. Rakaat beberapa rokok. Makna dia. Jadi maknanya rakaat dikira tang rokok. Dapat rokok dengan imam, dapat rakaat. Dapat tu macam mana? Contoh, kita main lewat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, main lewat, kita pun angkat takbir. Imam tengah rokok, kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Okey. Jadi kita angkat takbir tu lagi sempit, tu lagi tak ada baca Fatihah tu. Allahu Akbar. Okey, kita pun Allahu Akbar. Ada dua takbir. Yang pertama takbir itu ihram, yang kedua takbir intiqalan. Jangan buat satu Allahu Akbar. Tak betul kaedah. Tu salah peraturan sembahyang. Allahu Akbar kira sekali, tak boleh. Dia angkat takbir dulu. Allahu Akbar saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat ikut imam kerana Allah Taala. Okey, dapat luar tu. Okey. Lepas tu Rasulullah SAW barulah Allahu Akbar dengan satu, dua takbir. Takbir yang kedua dia panggil takbir intiqalan. Okey. Bila dah Allahu Akbar, kita rukuk sempat kita bersama dengan imam. Faham tak? Sempat bersama ni ialah kadar masanya, kadar berkata subhanallah. Faham tak? Sekalipun kita tak kata subhanallah pun, tapi masa tu, faham? Seolah masa tu iaitu sekadar kita kata subhanallah, mana kita dah bersama dengan imam. Okey, macam mana kalau selisih tak sama? Macam contohnya semalam kita jumpa dengan satu orang kawan, sahabat, Sayyidina Muhammad. Saya pergi Mesir saya balik tahun 95. Dia pergi tahun 95. Selisih, tak jumpa. Faham tak? Tak jumpa. Kalau dia pergi 94, saya balik 95, berarti sempat. Bila saya pergi 95, bila saya balik 95, dia sampai 95, selisih, tak pernah jumpa. Okey, ni cerita selisih ni. Imam sami Allahu liman hamidah, kita Allahu Akbar. Faham tak? Tu tak dapat rakaat. Kalau tak dapat rakaat macam mana? Sekali kena tambah rakaat. Faham tak?
Saya kena tambah rakaat. Jadi subhanallah, ni peraturan dalam sembahyang. Kita boleh ketinggalan dengan imam dua rukun yang panjang, baca Fatihah takbir lagi ni. Pasal baca Fatihah takbir lambat tak mana, sebab duk was-was, iyyaka na'budu, sampai 5 iya lambat. Akhir sekali imam dah rokok. Lepas tu bila imam rokok, sami Allahu liman hamidah. I'tidal tak kira rukun panjang, dia rukun pendek. Lepas tu imam pun Allahu Akbar. Terus dipanggil bermula. Tentu kita kena alert. Salah Sayyidina Muhammad. Imam rokok, lepas tu dia sujud. Imam rokok, i'tidal, dia sujud. Jadi ketika dia sujud tu, kita masih lagi tak habis baca Fatihah. Okey, ketika tu kita buat pilihan. Aku ni kalau aku baca juga Fatihah ni, imam lagi dia masuk rukun yang panjang ni, apa dia? Sujud yang kedua. Antara dua sujud, tak kira rukun panjang, rukun pendek. Jadi pada ketika sebelum imam masuk rukun yang panjang, yang ketiga iaitu sujud yang kedua tu, kita kena buat pilihan. Aku ni lambat juga baca ni. Kalau baca juga ni nampak cara ni sagi dia masuk rukun yang ketiga. Jadi waktu tu kena buat pilihan. Pilihan apa yang kita nak buat? Sama ada kita nak meneruskan menjadi makmum dia, ataupun kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak sembahyang sendiri. Faham tak? Sembahyang sendiri ni tak mau ikut dia lah. Dia panggil mufaraqah. Bercerai daripada imam. Tadi kita janji kena ikut dia. Faham tak? Ni nak batalkan perjanjian. Ada batal perjanjian juga. Sembahyang sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti apa? Kita berjanji kami nak ikut imam, kami makmum. Tengah-tengah sembahyang nak batal perjanjian, tak ada masalah. Boleh batal perjanjian. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya niat, aku tak mau ikut imam, aku nak cerai daripada imam. Jadi bila niat macam tu, putus. Kita bukan lagi jadi makmum dia, dia bukan lagi jadi imam kita. Okey. Boleh baca Fatihah sampai habis, sampai puas. Dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sangat, teruslah. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, dia kita. Ni buat pilihan. Kalau kita nak ikut dia, okey, faham tak? Nak ikut dia, sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia masuk rukun yang panjang, kita turun duduk tahiyat awal. Turun duduk antara dua sujud. Faham tak? Berarti kita tak rokok, kita tak i'tidal, kita tak sujud yang pertama, kita terus duduk antara dua sujud. Okey. Sebab kita sayang sangat sembahyang jemaah, jadi kita pun ikut dia juga. Faham tak? Jadi ketika tu apa yang kita kena yang kita kena buat? Tambah rakaat. Jadi subhanallah, ketika itu ialah orang muwafiq, sekalipun berlaku di tengah-tengah sembahyang. Faham tak? Setengah-setengah orang dia kata masbuk ni berlaku hanyalah, bukan, saya silap. Orang ni tengah-tengah sembahyang tadi namanya dia masbuk. Bila masbuk, Fatihahnya ditanggung Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam situasi orang ni, dia tengah-tengah sembahyang tu berlaku masbuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau masbuk, Fatihahnya sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ditanggung oleh imam. Kalau muwafiq, dia kena baca Fatihah habis. Faham tak? Okey. Dalam situasi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dia nak ikut imam, jadi dia turun duduk di antara dua sujud. Macam mana situasi dia? Dia tak mendapat rakaat.
Bila dia tak mendapat rakaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena tambah rakaat. Dia kena tambah rakaat. Okey, ini situasi orang yang ketinggalan dua rukun yang panjang. Sama juga situasi dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dia duk beligan, beligan. Duk beligan. Dia tak ketinggalan dua rukun panjang. Dia baca Fatihah habis, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masuk rukun sujud yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi dia bila mana dia duk berturuk-turuk tu, dia tak ketinggalan dua rukun yang dia tak ketinggalan daripada dua rukun yang panjang. Tak masuk rukun yang panjang di pihak imam tu. Jadi masih lagi dibenarkan dia ikut imam. Okey. Tiba-tiba duduk tahiyat ni. Duduk tahiyat. Dia duduk tahiyat. Dia duduk antara dia duduk sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangkit daripada sujud yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangkit daripada sujud yang kedua, imam dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham tak? Okey. Jadi dia pun Allahu akbar. Bila imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia baru Allahu akbar. Jadi celuh dah antara Allahu akbar dia dan rukuk imam nak baca Fatihah kada sederhana. Tak celuh. Tak mencelusi. Imam rukuk. Bila imam rokok, Allahumma salli ala sayyidina, dia macam mana? Dia rokok dengan imam lah. Pasal dia jadi masbuk. Faham? Masbuk tengah-tengah sembahyang. Jangan duk faham masbuk berlaku di awal sembahyang saja. Masbuk boleh berlaku tengah-tengah sembahyang. Di Fatihahnya tak wajib baca habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Fatihahnya ditanggung oleh imam. Okay, jadi kalau kita berimam, jaga masalah ni. Masalah untuk kita kenal pasti, kita masbuk kan kita muafiq. Ada orang faham masbuk ni rakaat pertama yang lepas ambil bayang, dia lewat ambil sembahyang. Memang imam dah nak sujud, nak rukuk dah, dia baru angkat takbir. Sebenarnya masbuk boleh berlaku pada setiap rakaat. Bila masbuk, berarti Fatihahnya imam tanggung. Jangan baca habis. Jangan 20 nak baca habis. Bila 10 nak baca habis, sagi isu macam mana? Sagi jadi selisih. Imam sami Allahu liman hamidah, kita Allahu akbar. Selisih tak dapat rakaat. Bila tak dapat rakaat, fahamlah nanti kena tambah rakaat. Tapi kalau kita boleh duduk bersama dengan imam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu kita mendapat rakaat. Ini satu isu. Isu kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita duduk tengah-tengah sembahyang ikut imam. Bila imam baca surah, kita baca Fatihah. Tetapi bila tengah-tengah situasi dia macam tu, imam nak rukuk, kita main syak, aku baca Fatihah lagi tau. Dia main baca tak baca, baca tak baca. Ni isu lain. Orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia wajib baca Fatihah. Jangan duk kata pakai baca. Dia kira pakai baca, jadi macam mana? Lingkup bayang dah. Ketika syak tu, dia wajib baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan wajib baca. Macam mana situasi dengan imam? Dia boleh ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Ni isu ragu-ragu. Jadi kalau dia imam dah duduk rukun yang ketiga, iaitu sujud yang kedua, ketika tu dia kena buat pilihan. Aku nak turun sujud dengan imam ke, ataupun aku nak sembahyang sendiri. Okey. Jadi kalau dia turun sujud dengan imam, berarti kena tambah lagi 1 rakaat. Kalau nak sembahyang sendiri, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad ni peraturan yang Tuhan tetap dalam isu sembahyang. Kita kena ngaji. Tengah-tengah baca Fatihah bersin. Bila baca Fatihah bersin,
kita kata Alhamdulillah. Tak bersin sungguh. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, tengah-tengah baca Fatihah nak bersin, kita pun bersin. Kita kata Alhamdulillah. Fatihah kita macam mana? Putus. Kena baca Fatihah lain. Kalau bersin kata Alhamdulillah, pada rukun lain tak ada isu. Faham tak? Isunya kata kalau baca Fatihah, tengah baca Fatihah bersin, kita kata Alhamdulillah. Maknanya kalau baca Fatihah tak perlu kata Alhamdulillah, supaya kita Fatihah kita tu tidak terputus. Taib. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi maknanya ni perintah Allah. Perintah Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena belajar supaya kita tahu apa yang Tuhan suruh dan kena dengan SOP dia. Kena dengan peraturan dia. Begitu juga kita nak tahu larangan Allah. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu Allah larang apa. Akhirnya kita tersalah. Yang Tuhan larang kita buat, yang Tuhan suruh kita tak buat. Inilah makna taqwa. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wa orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya yang aku suruh buat, yang aku larang tinggal. Tuan-tuan, nak buat yang Tuhan suruh, nak tinggal yang Tuhan larang ni, tuan-tuan, perkara yang paling mudah membantu kita patuh perintah Allah, tinggal larangan Allah, kalau kita laksanakan perintah Allah yang Tuhan suruh, wa kunu ma'as sadiqin, jadilah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Maknanya siapa orang yang benar? Kawan yang baik, kawan yang baik. Kalau kita berkawan dengan orang yang jahat, orang yang buruk, kita tak mampu nak mempertahankan takwa kita. Allahumma salli ala sayyidina. Berkawan dengan orang tak sembahyang, hak sembahyang pun boleh tinggal sembahyang. Orang yang tak sembahyang berkawan dengan orang sembahyang, dia tak sembahyang pun dia boleh sembahyang. Ni kawan ni. Ada kawan-kawan kita kerja di nega di pasar malam. Orang pasar malam, dia buat satu kesimpulan, hampir-hampir orang yang nega pasar malam tak sembahyang maghrib. Hampir-hampir kebanyakan orang yang bekerja di pasar malam, nega di pasar malam, tidak solat maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tuan-tuan tak tengok lagi orang nega Ramadan. Orang yang nega di pasar Ramadan membuat kesimpulan hampir-hampir kebanyakan orang nega di pasar Ramadan tidak berpuasa. Saya terkejut. Dia kata, sungguh saya menega pasar Ramadan 7 tahun. Saya tahu. Maknanya lepas tak puasa sebab memang tak makan, dia memang makan. Tuan-tuan, ni kita tak tahu, sebab kita tak menega, kita tak tahu. Orang yang menega pasar malam tak sembahyang. Ada seorang kawan saya, dia memang dah lama kerja pasar malam, bergerak daripada sebuah tempat. Dia sembahyang. Dia orang sembahyang. Dia kata kalau nak sembahyang tak susah pun, bawa air satu botol besar tu, sahabat Sayyidina Muhammad. Bila masuk waktu sembahyang, kita hampas jadah belakang van kita solat. Jadi tapi kena waktu tu kalau mai seorang, waktu dia solat tak ada orang jual. Kalau mai dengan isteri dia, waktu dia solat, isteri dia jual. Waktu isteri dia sembahyang, dia jual pula. Tak perlu pun nak pergi ke surau mana ke, nak pergi ke mana, penting sembahyang. Walaupun kita sembahyang seorang diri, tapi kita sembahyang. Dia tanya kawan-kawan, hak sebelah tak sembahyang? Hampa siapa tak sembahyang? Hang gila nak sembahyang. Hang tengok orang duk macam tu, hang nak sembahyang. Dia kata gila pula. Hang gila nak sembahyang. Oh, jawapan tu. Dia tanya kawan dia pula, hak tak sembahyang, hak duk tu siapa hang tak sembahyang?
Aku nak sembahyang kamu, aku malu. Oh, malu pula. Hang malu apa? Ramai kan orang tak sembahyang. Aku takut orang kata aku bagus pula. Dia takut orang kata dia baik pula sebab sembahyang. Malu orang kata dia baik sebab ramai orang tu tak sembahyang. Ish, hang rajin sembahyang. Hang ada malu? Kalau orang kata ish, hang rajin sembahyang, hang ada malu? Orang kata dia baik. Dia rajin sembahyang. Tak sembahyang. Akhir tak sembahyang. Orang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa tak sembahyang? Dia kata, bukan aku tak mau sembahyang. Aku takut waktu aku tengah sembahyang orang curi. Ada juga. Dia jual bukan jual apa-apa, kopok lekor ya. Takut orang curi. Nampaklah tuan-tuan? Di mana takwa? Tidak bertakwa. Takwa ni mana? Allah di hati. Hang nak takut apa? Kalau rezeki hang takkan orang nak angkut habis kopok lekor hang kot. Orang duk banyak tu kalau lepas nak ambil pun lepas jemput ambil. Hang apa heran je nak ambil apa ni sebatang dua. Hang kira sedekah lah. Soalan Sayyidina Muhammad, apa hang nak peduli rezeki hang? Hak tu bukan rezeki hang tu. Kucing makan pun hang tak kisah, kan? Ni orang nak ambil maka Allah kira apa? Sedekah lah sudah sama dah hang malas sedekah. Jadi orang curi tu hang kira sedekah lah, tapi tak ada ilmu tu. Sebab itu Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini kata Rasulullah. Jadi subhanallah, tak ada benda tu. Pasal apa? Sebab kawan-kawan yang dia berkawan semua bukan orang-orang sadiqin. Tapi kalau kawan-kawan dia berkawan, kawan-kawan orang yang sadiqin, dia yang tak apa baik pun akan terjadi baik. Bukan cadang nak dia baik, tapi berkawan dengan orang yang baik, terjadi baik tanpa dia duga-duga. Tengok dia dah jadi baik dengan sebab kawan orang-orang yang baik. Ini penting. Tuan-tuan Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab tu Nabi kata, taib. Nabi sebut dalam satu hadisnya, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Nabi kata seseorang itu mengikut agama kawannya. Maka hendaklah melihat oleh salah seorang kamu siapa yang dia berkawan. Ni tuan-tuan, anak-anak kita hantar pergi duduk di asrama, kita hantar pergi tidur di tahfiz, kita hantar pergi duduk di madrasah, hantar pergi duduk sekolah asrama penuh, kita kena perhatiin siapa kawan anak kita. Sebab dia bentuk agama anak kita. Bila kita pergi di asrama, kita kata abang panggil kawan-kawan abang bawa nak tengok. Dia main dah lewat dia 3 orang kawan-kawan dia. Tengok muka-muka jernih, ya alhamdulillah. Ni semua ni orang surau kan melawak. Orang surau semua kan ni, sebab senyum semua orang surau, alhamdulillah anak kita kawan dengan orang surau. Selamatlah. Kalau mai tengok muka tu, dia tengok muka mu takut, apa ni orang apa ni? Ni orang yang dikejar oleh guru disiplin. Pak tu kritikal lah sikit. Ataupun hak ni kalau mai surau, masalah saya nak wadan duk pergi cari di asrama sebab tak mai. Duduk dalam jamban. Lari tak mau mayang jemaah. Hak tu anak kita kritikal. Kena fikir macam mana. Ni sebab kawan bentuk kita. Sebab itu soalan Sayyidina Muhammad, Nabi kita SAW memberi satu pemisalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kawan dengan orang baik macam kita berkawan dengan orang jual minyak wangi. Kawan dengan orang yang jahat seperti kita berkawan dengan orang buat besi. Kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, soalan Sayyidina Muhammad, taib, kita akan wangi. Sebab bila kawan dengan dia, selalu dia buka minyak wangi, dia buh di tangan kita ataupun dia celik di baju kita. Wangi kita dengan sebab kawan dengan penjual minyak wangi. Kalaupun soalan Sayyidina Muhammad dia tak buh di kita, tapi mesti dia wangi lah. Takkan penjual minyak wangi itu busuk. Tentu pernah jumpa penjual minyak wangi tak wangi. Penjual minyak wangi mesti dia wangi sebab dia nak promosi produknya, jualannya. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah,
Tapi sebaliknya, kalau kita berkawan dengan kawan yang buruk, seperti mana pembuat besi, tukang besi. Ada satu orang tua saya jumpa, baju dia berlubang. Kenapa berlubang? Sebab dia isap rokok. Dia tak apa nampak. Soalan Sayyidina Muhammad, tak apa nampak. Berlubang. Baju berlubang mata. Kain berlubang, baju berlubang. Soalan Sayyidina Muhammad. Itu sebab rokok. Soalan Sayyidina Muhammad. Kawan dengan orang yang isap rokok, kita pun akan berrokok. Waktu saya belajar dulu, duduk di asrama, balik rumah mesti baju busuk. Mestilah. Yang pertama sekali atas bah tu. Atas bah. Orang merokok, soalan Sayyidina Muhammad. Sampai rumah, rokok akan lekat di baju kita. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab kawan dengan orang yang isap rokok. Kalau kawan dengan pembuat besi, soalan kita pergi tengok dia buat besi, jadi akan terbang. Titik besi tu kena di baju kita. Mana mesti ada kesan kawan dengan orang yang jahat. Baik. Sebab tu guru saya, soalan Sayyidina Muhammad, pesan. Dia pesan apa? Dia pesan, kalau makan, pastikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pastikan kita makan, jangan kita makan bekas orang yang tidak sembahyang. Pi kenuri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mesti pi awal. Dulu-dulu ni, kenuri ni dia hidang kan. Hari ni pakai buffet lah, tak ada Sayyidina Muhammad. Jadi bila orang ambil, kalau kita pi awal, jadi pinggan kita tu orang tak guna lagi. Kalau kita pi lewat, pinggan kita orang dah pakai. Dia kata pi awal, takut nanti termakan bekas orang yang tidak solat, beri kesan pada hati kita. Baik, begitulah kalau kita makan bekas orang yang baik-baik. Salam Sayyidina Muhammad. Tok guru main rumah, ustaz kita main rumah kita, tok imam pergi rumah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana dia balik, salam Sayyidina Muhammad bagi ke anak kita makan bekas tok guru. Dia tinggalkan kopi, secawan kopi, salah diminum baru tinggal baki. Kita kata akan anak kita, makan bekas tok guru, minum bekas tok guru, memberi kesan pada pembentukan pribadi anak kita. Tu bekas orang yang soleh. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Yang pertama, Tuhan suruh bertakwa. Yang kedua, Tuhan suruh berkawan dengan orang-orang yang benar. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dunia kita ni ialah orang-orang yang baik-baik, insya-Allah kita akan jadi orang baik. Kalau dunia kita orang yang sebaliknya, maka itulah yang mewarnai hidup kita. Dia dua perkara kata Pak Sumi. Orang nak dia baik, yang pertama jaga makan, yang kedua jaga kawan. Begitu juga orang nak dia jahat, dia tak jaga makan, dia tak jaga kawan. Nak kawan dengan siapa? Semua tak apa. Jadi nanti akan memburukkan dirinya untuk menjuruskan dia menjadi orang yang tidak baik. Bila tak jadi orang baik, kita tak boleh masuk syurga. Bila jadi orang baik, nanti kita boleh bersama-sama dengan mereka menjejaki syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ayat yang saya baca ini dapat memberi manfaat pada saya dan kita semua dalam berjalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menempa kehidupan untuk mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك